Ya, terima kasih yang pertama. Terima kasih. Tadi saya line kacau kan. Saya mulakan sekali lagi ya. Terima kasih kan. Agak sayup ni kan. Dah dekat-dekat ke 7 ni. Saya pun berbalik dari Hospital Manjung lah. Lawat sahabat-sahabat yang masuk wad lah. Biasalah. Ramai sahabat-sahabat ni usia dah 50-an ke atas. Jadi biasalah bila usia meningkat ni macam-macam sakit datanglah. Muhammad Effendi, Waalaikumsalam. Semoga menang pilihan nanti. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Kita yakin dengan akar umbi kita. Syawang, Waalaikumsalam. Terima kasih. Hari ini adalah hari kempen yang terakhir. Besok adalah hari penentuan didik. Dan insyaAllah Mak Syarif bersama Hamzah Mokri, terima kasih. Jaidin Din, Waalaikumsalam. Amir Fizi, Waalaikumsalam. Jim Jalil, Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya jarang buat live di luar rumah ni. Ni saya di luar rumah saya lah. Logo UMNO kan. Satu saya buat live dalam rumah kan. Ni di luar rumah lah. Kebetulan nak buat live awal tu tak boleh sebab dia ada duty lah. Duty biasa lah. Dan nampak kayaknya semua calon-calon berkempen hebat di saat-saat akhir ni. Jura Yunus, Waalaikumsalam. Fauzian Biki, terima kasih tuan. Fazli, Waalaikumsalam. Mak Hashim, Waalaikumsalam. Samsul Abu Hasan, terima kasih. Terima kasihlah atas sokongan, dokongan dan doa dari saudara-saudari lah. Saya amat menghargainya. Dan apapun keputusan pada esok hari, dan saya terima dengan hati yang terbuka, berlapang dada, dan perjuangan tetap diteruskan. InsyaAllah takkan ada apa-apa yang berubah. Rozi, Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rozi. Muhammad Samsudin. Ismi insyaAllah menang nanti. InsyaAllah. Saya mudah aja. Yang pertama, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya yakin dan percaya kepada akar umbi UMNO. Saya yakin akar umbi UMNO akan buat keputusan yang terbaik. Mu'anib, Jin Jalil, Harape Gelemas Tud. Terima kasih. Salam perpaduan dari Pasir Mas. Thank you. Jura Yunus, terima kasih. Sarimat 01, terima kasih kan. Masih Kak Juriah Yunus, terima kasih. Dan saya percaya kepada kaum B. Saya dalam politik ni adalah penyerang kan, barisan depan. Dan saya memang orang politik yang mesra media, yang menjadikan media sosial sebagai tempat utama perjuangan. Ada selari dengan perkembangan teknologi hari ini, yang mana masyarakat, terutamanya golongan muda, banyak menjadikan media sosial sebagai rujukan untuk mereka menentukan pilihan mereka di peti undi. Jadi secara mudahnya lah, parti mana yang menguasai media, parti itu akan menguasai peti undi. Mana kita kesimbanglah kaedah politik tradisi, iaitu politik khidmat, dan juga politik terkini, iaitu politik media. Maknanya dalam kepimpinan tu mesti ada pakej yang lengkap. Ada yang berupayaan dalam media, ada yang berupayaan dalam politik khidmat rakyat. Sebab parti UMNO ni parti khidmat. Sejak tubuhkan 1946 sampai hari ini, parti ni parti yang berkhidmat kepada masyarakat.
Yang kedua, parti ini dah berevolusi untuk meneruskan hidup dan perjuangan dengan mengikut perubahan kehendak pengundi, iaitu penggunaan media sosial. Okey tuan-tuan, tuan-tuan. Dan kalau kita gali ucap pertama Presiden di Perhimpunan Agung UMNO 2022, Tuan Presiden menghendaki setiap daripada ahli UMNO aktif dalam media sosial, dan Presiden menghendaki kita buat live, muat naik status, bukan sekali sekala tetapi setiap hari. Presiden kata kalau boleh setiap hari buat live langsung. Ini adalah ucap pertama mandat Presiden di Perhimpunan Agung UMNO 2022. Bermakna itu jelas yang pucuk pimpinan tahu hari ini kita perlukan politician yang ada populariti dalam media, sebab populariti itu boleh membantu parti untuk menambah sokongan, dan kita juga perlukan pemimpin politik yang aktif dalam politik khidmat, politik tradisi Okey tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok pemilihan sayap baru ni, wujud keseimbangan. Ada yang popular dalam media menang, ada yang popular dalam politik khidmat rakyat menang. Jadi dua kumpulan ni bila digabungkan tentulah akan mewujudkan satu kebangkitan baru untuk usaha kita bersama mengembalikan kegemilangan UMNO di pilihan raya yang ke-16. Ujian terdekat pilihan raya negeri yang dijangka berlaku pada bulan Jun. Dan saya percaya UMNO Barisan Nasional mampu untuk membuat kejutan dan benang banyak kerusi di pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak lama lagi. InsyaAllah. Kak Judah, terima kasih InsyaAllah boleh menang. Boleh menang. Cuma saya tak adalah overconfident, overthinking tak ada. Dalam pertandingan ni, kau pertama kena tenang lah. Tak boleh gelabah, jangan was-was, jangan ragu-ragu. Tenang je lah. Kita beri kepercayaan dan keyakinan kepada akar umbi. Tak kira lah di peringkat pemilihan Vice President, pemilihan MKT dan juga di peringkat bahagian. Dan kita tahu akar umbi kita ni melalui perjalanan politik yang panjang sama seperti kita. Daripada kekalahan kita di pilihan raya ke-14 hinggalah ke saat ini, akar umbi tak pernah sama sekali meninggalkan perjuangan. Jadi akar umbi tahu yang mana patut diangkat sebagai pemimpin untuk sesi penggal 2023, 2026, yang mana patut tidak dimenangkan lagi. Akar umbi tahu. Sebab hari ini kalau kita tanya kepada akar umbi parti, saya pun akar umbi parti kebanyakan akar umbi parti dia mahukan pembaharuan, dia mahukan transformasi ataupun perubahan. Bermakna akar umbi ini meletakkan goal atau target dia orang adalah kemenangan di pilihan raya negeri dan juga kemenangan di pilihan raya yang ke-16. Akar umbi parti mahu parti kita kembali mendominasi politik Melayu dan menjadi parti yang dominan menguasai politik Melayu, menjadi tempat perteduhan anak Melayu dulu, kini dan selamanya. Jadi saya sebenarnya menerima cabaran tersebut. Sebab itu saya menawarkan diri sebagai calon di pemilihan 2023. Dan saya tahu cabaran terbesar kita adalah mengembalikan sokongan orang Melayu kepada UMNO. Jadi saya sahut cabaran tu. Saya yakin saya mampu menjadi sebahagian dalam pasukan untuk mengembalikan sokongan orang Melayu kepada UMNO.
Di samping itu, saya juga mampu menjadi benteng pertahanan kepada UMNO dan mampu melakukan serangan-serangan balas kepada musuh-musuh politik UMNO, terutamanya Parti Pribumi Bersatu Malaysia, iaitu ancaman terbesar kita lah. Kan? Kita berani lawan, tak ada masalah. Dan saya juga orang yang berani mengambil risiko. Kan? Sejarah politik saya membuktikan berbelah-belah kali saya ditahan, disiasat, rumah diserbu. Dan saya juga mempunyai keluarga yang strong, yang kuat. Isteri dan anak-anak saya kuat. Mereka dah biasa dah. Kan? Rumah diserbu. Biasa dah biasa dah. Polis gari saya buat balai. Orang dah biasa dah. Dia orang anggap perkara tu hanya perkara biasa lagi. Bukan lagi perkara luar biasa. Kan? Dia tak anggap benda tu luar biasa. Perkara biasa saja. Isteri saya ni kan. Tengah-tengah kerja, PDRM telefon, kan, pejabat dia, telefon pengarah dia, cari saya. Dia dah biasa lalui semua benda tu. Jadi dia dah tak ada rasa macam pelik lagi. Mana walaupun isteri saya ni bukan orang politik, dia kaki tangan awam kan. Tapi dia dah macam orang politik dah. Kan? Dia macam kan, apa yang saya buat dia sokong je. Dia tak pernah merongut dan dia percaya apa yang saya lakukan tu adalah perkara yang betul. Tu isteri saya lah, paling senang lah tuan-tuan. Kan? Isteri ni penting tuan-tuan. Suami pun penting. Kalau isteri berpolitik, suami tak faham, tak boleh. Kalau suami berpolitik, isteri tak faham pun tak boleh. Anak-anak pun important tuan-tuan. Kalau dia orang tak faham, dia orang boleh mengalami tekanan tuan-tuan. Tapi anak-anak saya ni memang okey lah tuan-tuan. Daripada yang sulung sampailah yang paling kecil. Yang kecil tu dia dah biasa dah tidur dalam bilik siasatan PDRM. Saya kena tangkap masa saya seorang kat rumah dengan anak saya yang kecil tu. Jadi saya kena bawa anak sekali lah pergi ke balai. Bila ke balai disiasat PDRM, anak saya duduk sebelah, umur 5 tahun. Dia pun sampai terlena. Lepas tu balik dia beritahu mak dia, ayah kena siasat dekat balai polis, adik terlena atas kerusi kan. Sengit kepala-kepala. Yang kecil tu 5 tahun tu. Dia pun dah okey. Malah dia langsung tak mengalami sebarang tekanan kan. Dia macam itulah sebab dari kecil kan. Sekarang ni dah umur 9 tahun ni, nak masuk 10 tahun ni, dia bertambah matang lah kan. Dan dia tak peduli apa orang kata kepada saya. Dia selalu tengok live saya. Dia juga tengok TikTok saya. Dan dia tak pernah ambil kisah apa orang kata kepada saya, apa orang kata kepada isteri saya, dan apa orang kata kepada keluarga saya. Dia tak ambil kisah. Dia kata ini biasa sajalah ya. Kan? Kalau kita nak dengar kata orang, sampai bila-bila pun kita tak boleh jadi orang. Jadi kita nak jadi orang, jangan dengar kata orang. Kita kena sentiasa positif. Yang kecil tu. Okey tuan-tuan. Saudara Din, Waalaikumsalam. Aduka Kerambit PAS Muru UMNO dengan DAP. PAS ni dia dah macam saya buat live semalam lah. Ramai orang tengok semalam, 600 lebih semalam kan. PAS ni dia dah tersalah langkah. Dia buta tau. Mata jadi buta tau. Tak kenal kawan, tak kenal lawan. Kawan dia kata lawan, lawan dia kata kawan. Dia elok-elok duduk dengan UMNO di bawah penyatuan ummah Mufakat Nasional. Kita tak menjebakkan parti mereka dengan sebarang aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kerosakan kepada parti mereka. Contohnya pendanaan politik daripada sumber aktiviti-aktiviti haram, AMLA, Anti Money Laundering Act, Akta Pengubahan Wang Haram, dan aktiviti-aktiviti keganasan terorisme 2001. Kita tak jebakkan mereka pada waktu itu. Tapi mereka yang pergi cari pasal, pergi berkawan dengan Bersatu, dan hari ini bila SPRM mendakwa Muhyiddin, kalau kita baca pendakwaan kepada Muhyiddin, semua melibatkan Bersatu. Semua melibatkan duit dana Bersatu. Dan kalau ikut pandangan saya ni, jika mahkamah berjaya membuktikan Muhyiddin itu bersalah,
kemungkinan besar Parti Bersatu boleh diharamkan sebab berpolitik dengan menggunakan dana daripada sumber yang salah tu. Dan bersedialah kalau mana-mana pemimpin atau mana-mana parti dalam Perikatan Nasional menerima dana politik dari Bersatu, bermakna mereka juga mungkin boleh dikenakan tindakan yang sama seperti yang dikenakan kepada Bersatu. Kesimpulan di sini, yang bunuh Perikatan Nasional, yang nak bunuh Bersatu tu bukannya Anwar Ibrahim, bukannya Dr. Zahid Hamidi atau mana-mana pemimpin asing daripada Perikatan Nasional. Muhyiddin sebenarnya yang bunuh Bersatu dan Perikatan Nasional. Dia melakukan perbuatan-perbuatan tanpa berfikir panjang dan dia terlampau plesir, sehingga menjadikan akaun rasmi Bersatu sebagai tempat pengubahan wang haram ataupun orang panggil tempat cuci duit. Walaupun perkara ini dipertahankan oleh Radi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya, dia kata mana ada akta berkaitan pendanaan politik di Malaysia. Dia kata itu betul, tak ada akta. Tapi Radi Jidin lupa yang negara kita ada undang-undang atau akta berkaitan pengubahan wang haram yang diwartakan kerajaan pada tahun 2001. Walaupun tidak ada akta pendanaan politik, hakikatnya tidak ada mana-mana parti politik yang boleh menjadikan parti mereka sebagai tempat pengubahan wang haram, sebagai tempat cuci duit untuk kepentingan perjuangan mana-mana parti pun. Mana-mana organisasi pun tuan-tuan, dia tak boleh melakukan pengubahan wang haram. Tuduhan Kak Muhyiddin tuan-tuan, tuduhan dia ni pecah amanah, salah guna kuasa, amla. Makna memang Muhyiddin mengaku tak ada single sen pun duit yang masuk ke dalam akaun peribadi saya. Itu betul. Tapi duit-duit aktiviti haram jana wibawa ni masuk ke mana? Dia masuk ke dalam akaun Bersatu. Bermakna kalau mahkamah membuktikan Muhyiddin bersalah, automatiklah Bersatu tu boleh diharamkan. Dan bagaimana pula kemenangan 74 kerusi Perikatan Nasional di Pilihan Raya ke-15? Kalau tanya pandangan saya, boleh dibatalkan semua kemenangan kerana mereka berkempen menggunakan dana dari sumber yang haram. Mana mereka cuci duit dengan politik. Cuci duit dengan politik. Boleh tak kita nak cuci duit dengan politik? Atau kita cuci duit, kita gunakan perkataan ni sedekah lah. Boleh tak? Menghalalkan duit haram, kita cuci duit tu guna perkataan sedekah. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Mana hari ini mereka dah terjebak, terjebak dengan perkara yang sangat berat. Dan saya harap kepimpinan PAS muhasabah diri, jangan lagi angkuh, jangan lagi menggambar atau beranggapan mereka bersih. Mereka telah terjebak ke lembah pencucian duit. Kalau mereka terima dana daripada Bersatu, memang mereka akan sakit, tuan-tuan. Sakit. Sakit. Perikatan Nasional sakit. Sebab pendakwaan tu melibatkan cuci duit, tuan-tuan. Amla tu cuci duit lah. Pengubahan wang haram. Macam perbuatan salah guna kuasa, pecah amanah, duit-duit daripada salah guna kuasa, pecah amanah, dimasukkan ke mana? Dimasukkan dalam akaun Bersatu. Bermakna Bersatu sebagai tempat pengubahan wang haram, tempat mencuci duit. Dan bagaimana mereka mencuci duit itu? Mereka mencuci duit itu menggunakan kempen politik. Mungkin mereka bayar wang pertaruhan guna duit tu. Mungkin mereka cetak bendera guna duit tu. Mungkin mereka buat t-shirt guna duit tu.
Mungkin mereka sewa kemah, sewa pentas, sound system, sewa dewan dan sebagainya, makan minum daripada duit tersebut. Kalau terbukti benar, apa cerita? Habis. Kamu boleh kata pemimpin UMNO kluster mahkamah, tapi kamu tak boleh kata UMNO kluster mahkamah. Sebab semua pendakwaan yang berlaku kepada pemimpin UMNO tidak ada mengena dengan UMNO langsung. Pendakwaan terpilih kepada Presiden UMNO, orang sebut akal budi, orang tak sebut UMNO. Tuan-tuan, orang sebut pendakwaan akal budi, orang tak sebut pendakwaan UMNO. Tapi pendakwaan kepada Muhyiddin, orang sebut bersatu. Sebab apa? Duit tu masuk dalam akaun bersatu. Dan siapa Presiden bersatu? Muhyiddin. Siapa pengurusi Perikatan Nasional? Muhyiddin. Sama lah macam masuk akaun dia. Tapi Muhyiddin ni satu pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Dia takkan kalau nak jadi apa pun, dia takkan tanggung sendiri. Kalau kena, semua kena. Perangai macam tu. Ni bukan ciri-ciri seorang pemimpin. Ciri-ciri seorang pemimpin, kalau dia kena, dia seorang je. Dia takkan babitkan anak-anak buah dia, dia takkan babitkan orang lain. Itu pemimpin. Muhyiddin bukan pemimpin. Dia kena, satu parti kena. Satu parti kena, satu Perikatan Nasional tu kena. Fikir tengok. Pendakwaan kepada bosku, okey contoh. Tak ada kena mengena dengan UMNO sebenarnya. Tak ada kena mengena dengan akaun UMNO. Pendakwaan kat Tan Sri Zahid Samad, tak ada kena mengena dengan akaun UMNO. Pendakwaan kepada Datuk Seri Ahmad Mazlan terpilih sebelum ni, tak ada kena mengena dengan akaun UMNO. Semua melibatkan akaun peribadi. Dan terbukti benda tu, duit tu legal. Sebab apa? Sebab lembaga hasil menuntut cukai. Sebab lembaga hasil kita hanya menuntut cukai daripada aktiviti-aktiviti yang sah. Duit-duit yang legal, bukan illegal. Maknanya bila bosku dikenakan sejumlah cukai yang besar daripada duit yang berada dalam akaun itu, maksudnya apa? Duit itu duit yang legal, bukan duit daripada aktiviti-aktiviti yang haram. Itu cerita dia. Pernah tuan dengar lembaga hasil dalam negeri mengenakan cukai kepada aktiviti pelacuran. Aktiviti pelacuran adalah aktiviti yang salah dan haram. Betul? Kalau kena tangkap, lembaga hasil tak kenakan cukai. Semua wang ringgit, harta benda yang berasal daripada aktiviti tersebut akan disita oleh kerajaan Malaysia. Betul? Macam nak jawab? Macam nak jawab? Sebab tu kita nak pilih pemimpin ni, yang pertama kena cerdik. Yang kedua, dia kena bijaksana. Kalau cerdik tak bijaksana, tak boleh. Cerdik. Yang kedua, bijaksana. Yang ketiga, bertanggungjawab. Kalau cerdik, bijaksana, tak bertanggungjawab. Macam Muhyiddin. Dia cerdik, bijaksana, tapi tidak bertanggungjawab. Dia merisikokan partinya diharamkan. Dia merisikokan perikatan dia diharamkan. Dia merisikokan parti-parti lain, contohnya PAS dan gerakan yang bernaung bawah perikatan, diharamkan. Makna dia tidak bertanggungjawab. Betul? Kita nak pilih pemimpin yang pertama, pemimpin tu boleh jaga parti tu. Tidak melakukan perkara-perkara salah guna kuasa, pecah amanah atau cuba menjadikan institusi parti sebagai tempat pengubahan wang haram, mencuci duit aktiviti haram atas nama kempen politik, atas nama pilihan raya, atas nama khidmat kepada rakyat. Tak boleh. Mana Muhyiddin ni tak layak saudara pilih sebagai pemimpin. Tuan bayangkan kalau beliau kembali jadi ketua kerajaan. Sedang negara pun boleh di tempat apa? Tempat cuci duit, tuan-tuan. Okey? Ya, Tuan Dahlan nak maghrib lah. Malam ni. Bro Alan, malam boleh malam. Malam ni masuk. Saya buat live malam ni pukul, tengoklah, pukul 9 lebih ke pukul 10 kita buat live. Bro Alan masuk. Sekarang ni rasanya dah nak maghrib ni, no. Boleh Bro Alan malam ni?
Habis Muhyiddin dia play safe, tuan-tuan. Dia play safe. Dia takkan, dia kalau buat kerja-kerja tak elok ni, dia takkan bertanggungjawab. Dia akan kaitkan dengan semua pihak. Macam kes jana wibawa. Satu bersatu tu kena, tuan-tuan. Satu bersatu tu. Kes bosku tak ada kena-mengena dengan UMNO. Kes Tok Zahid orang tak sebut pun. Tok Zahid masukkan duit-duit yang tak elok ke dalam akaun UMNO. UMNO sebagai tempat pengubahan wang haram atau tempat mencuci duit. Okey Lan, ada? Abang Haidi? Tak ada. Maknanya dekat situ tuan boleh menilai sendiri. Siapa yang amanah? Letak bosku ketua parti dulu. Tok Zahid ketua parti sekarang. Muhyiddin ketua parti, Bersatu ketua parti Perikatan Nasional. Siapa lebih amanah? Pemimpin yang amanah, saudara, dia tak akan sesekali memasukkan sebarang dana politik yang sumbernya daripada aktiviti penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah atau sumber duit daripada aktiviti underworld. Dia akan pastikan semua dana politik yang masuk dalam parti dari sumber yang sah. Sebab apa? Kalau dia masukkan sumber dana yang tidak sah ke dalam parti, kalau kantoi, parti itu boleh diharamkan. Dan di sini juga Muhyiddin hanya menjadikan Bersatu sebagai platform untuk kepentingan dirinya. Menubuhkan Perikatan Nasional sebagai platform kepentingan dirinya. Bersama dengan PAS dan gerakan atas kepentingan dirinya. Saya rasa jadi Tuan Bahrin Tuan Man dah sedar benda ni. Dah sedar dah. Impossible tak sedar lagi lah. Tapi dah terlambat. Sesal dulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna lagi. Tengok UMNO musuh. Tengok satu kawan. Last sekali kawan makan kawan. Naya ada apa? Tak naya Nak naya pasal apa? Mereka yang memilih untuk bersama bersatu. Betul? Mereka mungkin gembira, mereka ada cukup dana politik di pilihan raya ke-15. Tapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Kemenangan besar mereka pun tidak ada keberkatan. Sepatutnya mereka jadi kerajaan. Tapi tiba-tiba mereka pilih jadi pembangkang sebab apa? Sebab pada waktu tu hati mereka tertutup, ego dan kesombongan melangit, sampai semua orang yang salah. Agung salah, UMNO salah, PH salah, mereka saja yang betul. Walaupun perbuatan mereka untuk menubuhkan kerajaan pada waktu tu dengan cara yang kotor, yang mana mereka scheme of thing mendapatkan 10 SD ahli Parlimen BN tanpa keizinan Barisan Nasional. Tapi kerana mereka sombong, mereka angkuh, pengadil salah mereka kata. Pengadil itu Agung. Zahid salah. Semua orang salah. Last sekali yang didakwa siapa dia? Mereka kena dakwa. Sebab apa mereka kena dakwa? Sebab ada bukti lah. Okey. Syarimat, Fairuz Kamarudin. Okey tuan, saya stop dulu malam ni. Kita sambung. Sebelum saya tamatkan lah ni, sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudari untuk mendoakan perjalanan pemilihan saya esok. Yang kedua, saya mohon kepada seluruh akar umbi UMNO Lumut, perwakilan UMNO Lumut, ayah, bonda, kekanda, adinda, untuk memberi peluang kepada saya esok, nombor saya nombor 1 untuk jawatan naib ketua bahagian UMNO Lumut. Saya merayu sokongan daripada semua perwakilan UMNO Lumut. Terima kasih tuan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.